Assalamualaikum. Hai anak-anak. Harap semuanya masih bersemangat untuk belajar sains dan harap semuanya sentiasa sihat. Baik, hari ini kita nak belajar tentang tajuk kelajuan. Apa yang kamu faham tentang kelajuan? Okay, yang penting di sini ialah kelajuan ni kamu kena tahu tentang definisi. Apa definisi kelajuan? Baik, mari kita fahamkan tentang definisi kelajuan. Berdasarkan situasi yang diberikan di sini, kita ada sukan larian, renang dan juga lumba basikal. Pada pendapat anak-anak, di antara ketiga-tiga jenis sukan ini, yang manakah pergerakan yang paling laju? Dan mana pula yang pergerakan yang paling lambat? Susah kita nak ukur kan, kita kena merekod masa dan ukur jarak sebenarnya baru kita dapat tentukan. Baik, sekarang kita nak lihat pula apakah maksud kelajuan. Okay. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Nampak di sini? Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Maksudnya di sini, asalkan objek itu bergerak, memang ada kelajuan. Jangan kamu keliru bila kita sebut kelajuan, kamu keliru dengan perkataan laju. Kalau dia bergerak perlahan, dia tak ada kelajuan. Kalau dia bergerak cepat, baru ada kelajuan. Itu salah, salah. So, maksudnya di sini, maksud kelajuan di sini, semua objek yang bergerak ini dia mempunyai kelajuan. Okey. So, tak kisahlah cepat atau lambatnya sesuatu objek itu bergerak, dia tetap ada kelajuan. Objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan berbeza. Ini yang berbeza, kelajuan yang berbeza. Cuma jangan kita cakap yang perlahan tak ada kelajuan. Okey, salah. Semuanya ada kelajuan selagi bergerak. Cuma kelajuannya berbeza. So, berdasarkan situasi cerita komik di sini, kita nak fahamkan apa itu maksud kelajuan. Ni satu keluarga ni mereka nak berjalan jauh kan. So, anak dia tanya, ayah jauh lagi? Setengah jam lagi dengan kelajuan ini. Setengah jam lagi baru mereka sampai. Lamanya, Dina dah bosan lah. Tak boleh sampai lebih awal ke? Boleh, kita perlu pandu laju sikit lah. Kalau nak sampai lebih cepat, kena pandu lebih laju. Kan? Mak dia tegur, jangan. Mengapa mak? Dia lambat asalkan selamat. Ini kan nilai yang perlu ada kita terapkan dalam diri kita semasa kita berada di jalan raya kan. Jangan kita bawa laju-laju. Biar kita lambat sampai, yang penting kita selamat. Baik, kita mesti patuhi had kelajuan. Bila kita jumpa had kelajuan yang ada di tepi jalan, kita kena ikut lah. Kalau 50, kita kena bawa agak perlahan lah kan. 50 km sejam. Pernah nampak tak papan tanda seperti ini? Pernah kan? Baik, kita tengok seterusnya sambungan cerita ini. Kereta yang bergerak perlahan, dia cakap apa? Kereta bergerak perlahan adalah kurang laju. Betul tak mak? Betul. Kereta yang bergerak perlahan akan mengambil masa. Dia sebut tentang masa. Masa lebih lama. Kalau yang bergerak perlahan ini, dia kurang laju dan masa yang diambil untuk sampai pun memanglah akan menjadi lebih lama. Contohnya kita tengok di antara basikal dengan kereta. Kereta ayah lebih laju. Memanglah kan, kalau kita nak bandingkan dengan basikal, memanglah kereta lebih laju. Setengah jam kemudian, baru kita nampak ni dua orang penunggang basikal ini sampai, sedangkan mereka dah duduk makan pun di sini kan. Mengapakah mereka lambat sampai di sini?
Adakah kerana mereka bergerak lebih perlahan? Kan? Memang betul kan? Kalau kita bergerak lebih perlahan, memang kita sampai lebih lambat. Masa yang diambil lebih lama. Ini dia buat, dia menemui sendiri tentang definisi kelajuan. Oh, saya faham. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Nah, tengok semula. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak. Nampak di sini? Cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak. Ukuran. Ini yang penting. Ukuran. Okay, dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ini membawa maksud panjang kan? Masih ingat tak definisi panjang? Okay, kalau tak ingat cikgu nak tulis. Ingat tak lagi definisi panjang? Okay, panjang cikgu nak tulis di sini. Apa definisi panjang? Ingat tak kamu yang kamu pelajari di tahun 4, iaitu jarak antara dua titik. Inilah definisi untuk panjang, jarak antara dua titik. Jadi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, so barulah kita dapat ukur kelajuan. Kalau dia masih berada di situ, di satu tempat saja, di satu titik saja, tidak ada berlaku satu tempat ke satu tempat yang lain, bagaimana kita nak mengukur kelajuannya? Betul tak? Baik. Dengan ini pentingnya syarat dia mesti dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So, mari kita tengok. Fikir sejenak. Mari kita berfikir sekejap. Apa yang akan berlaku jika kereta yang dipandu oleh Ayah Dina mempunyai kelajuan yang sama dengan basikal itu? Sama dengan basikal. Apa akan berlaku kalau kereta Ayah Dina bawa ni tadi, kereta, bayangkan ada kereta bersama dengan penunggang basikal di sini, sama-sama laju, mempunyai kelajuan yang sama-sama laju. Apa akan berlaku? So, semestinya kereta dan basikal akan sama-sama sampai ke destinasi. Betul tak? Dia cakap kelajuan yang sama. Okay, kita tuliskan pendapat kita di sini. Kereta dan basikal akan sampai bersama ataupun sama-sama ke destinasi, akan sampai bersama ke destinasi yang dituju ataupun ke destinasi saja dah cukup. Maksudnya sampai bersama di sini maksudnya masa yang diambil pun sama, ataupun kamu boleh cakap macam ni ya. Masa yang diambil untuk sampai ke destinasi adalah sama. Kan? Dari untuk jarak yang ditetapkan sebab mereka sama-sama nak menuju ke satu destinasi yang sama. So kita cuma merekod masa. Okay, mari kita tengok klik info ni tentang apa. Dia berikan kita informasi tentang kelajuan cahaya. Okay. Cahaya juga mempunyai kelajuan kerana cahaya bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ini syaratnya kan, bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Cahaya dalam masa yang singkat. Tengok laju tak cahaya ni? Kelajuan cahaya ialah
Bagaimana kemungkinan ni? Berapa sifar ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 8 sifar. Bagaimana kau nak cakap ini? 3. Sekejap cikgu nak garis. Macam mana kamu nak sebut ini? Okay. So, ia ialah 300 juta meter per saat dalam vacuum. Okay. Dalam vacuum. Apa maksud dalam vacuum? Apa yang kamu faham dengan perkataan vacuum? Vacuum ini ialah medium. Vacuum ialah medium tanpa udara. Okay, vacuum. Jangan ingat vacuum ni vacuum yang mak kamu di rumah gunakan untuk sedut debu-debu di rumah. Bukan. Vacuum di sini maksudnya dia adalah satu ruang ataupun satu medium tanpa udara. Kalau kita persekitaran kita sekarang ni memang penuh dengan udara kan? Kalau tak ada udara tak dapatlah kita bernafas, betul tak? So di persekitaran kita sekarang ini memang penuh dengan udara. Memang ada udara. Jadi bagi vacuum dia special. Dia adalah ruang tanpa udara. Ataupun kita sebut medium tanpa udara. So bila tak ada udara tidak akan berlaku geseran di antara cahaya dengan udara. Jadi dia akan bergerak sangat laju. Kita tengok ini dalam meter per saat, 1 meter per saat dia dapat bergerak sebanyak 300 juta. Laju kan? Sangat laju. Baik, kita tengok seterusnya kelajuan kamu. Ini kamu boleh buat di rumah. Okay? Lepas ni kamu boleh buat di rumah. So apa tujuannya? Menyiasat kelajuan dengan pelbagai jenis pergerakan. Okay, apa jenis pergerakan yang diperlukan? Kita akan tengok dalam jadual ini. Kita tengok dulu alat dan bahan jam randik. Okay, kalau memang kamu tak ada jam randik di rumah kan? So kamu boleh gunakan jam tangan kamu mana yang ada stopwatch. Kemudian di telefon bimbit kamu pun ada kan yang ada stopwatch. So kamu boleh gunakan itu. Kemudian kita pengukur, pen penanda dan juga kita pelekat. Langkah-langkah lakukan aktiviti ini secara berpasangan di padang. Kalau kamu sekarang berada di rumah kan, so kamu boleh buat di ruang yang ada, sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jangan ramai sangat orang kan, jangan ramai sangat berkumpul di situ, bahaya kan. So kamu boleh ajaklah abangkah, kakak, ibukah, bapakah untuk bersama-sama tolong kamu ukur. Kemudian lekatkan, kita pelekat di garisan permulaan dan ukur jarak 20 meter. Kemudian lekatkan garisan penamat. Jadi kamu akan ada garisan permulaan dan garisan penamat yang kamu lekatkan dengan pita pelekat. Berapa jarak kamu? Jarak kamu ialah 20 meter. Tak jauh kan? Kemudian nombor 3, minta rakan kamu melakukan pergerakan yang berbeza. Seperti berjalan perlahan, berjalan laju, dan berlari di sepanjang trek perlumbaan tersebut. Okay. Rekod dan catat masa yang diambil. Ini yang kita perlukan. Rekod dan catat masa yang diambil oleh pergerakan rakan kamu dari garisan permulaan sehingga ke garisan penamat seperti dalam jadual. Baik. Kita nak kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Jom kita tengok dalam jadual ini jenis pergerakan. Kita ada pergerakan perlahan, laju dan juga kamu berlari. Kemudian kita ada jarak, semuanya sama, 20 meter.
dan masa yang kita rekodkan. Jadi sekarang dapat tak daripada jadual ini, kamu kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Baik, sekarang kamu beritahu cikgu, jenis pergerakan ini pemboleh ubah apa? Tengok nampak tak berbeza ini? Berjalan perlahan, berjalan laju dan juga berlari. Jadi ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Ataupun kita ambil PM. Penting untuk kamu tanda pada jadual supaya kamu tidak cuai semasa kamu menjawab soalan. Baik, ini jenis pergerakan ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Bagaimana pula dengan jarak? Nampak tak dia samanya semuanya? 20 meter, 20 meter, 20 meter. Jadi ini ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Dimalarkan. PDM. Pemboleh ubah dimalarkan. Seterusnya, masa yang kita nak rekod. Ada perkataan rekod ataupun catat. Ini ialah keputusan eksperimen ataupun keputusan penyiasatan. Jadi, masa ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. PB. Okay. Kita dah dapat ketiga-tiga pemboleh ubah ini. Dan kalau kamu nak tambah lagi selain tiga jenis pergerakan ini, mungkin kamu boleh tambah lagi melompat, kan? Berjalan itik, kan? Tak ada masalah, kan? Adapun merangkak, kamu boleh tambah ikut kreativiti sebab kamu nak ukur kelajuan kamu, kan? Kamu nak tengok yang mana paling laju, jenis pergerakan yang mana paling laju. Baik, kita nak tengok di sini. Cuba kamu beritahu cikgu, berjalan perlahan, berjalan laju dan juga kamu berlari. Yang manakah akan mencatat masa yang paling singkat? Masa paling singkat. Okay, jangan kamu keliru, masa paling singkat maksudnya dia paling laju sampai ke paling lambat sampai. Ini kamu bayangkan seperti kamu lari pecut 100 meter semasa sukan, kan? Okay. So, kalau kamu sampai dulu, maksudnya masa kamu yang paling singkat, betul tak? Kalau kita sebut tentang masa, kamu kena cari masa yang paling pendek ataupun masa yang paling singkat ataupun paling sekejap, itulah yang paling laju sampai. Jadi, mana yang masa yang paling singkat di sini? Memanglah yang berlari, kan, betul tak? Yang berlari ni akan sampai dulu masa paling singkat. Kemudian mana yang paling lama masa yang diambil? Paling lama masa yang diambil yang mana satu? Berjalan laju ke berjalan perlahan? Semestinya berjalan perlahan yang akan mengambil masa yang paling lama untuk sampai. Baik, kalau kamu dah buat ini, kamu rekodkan masa kamu dan kemudian kamu gunakan Microsoft Excel. Kalau kamu tak ada ini, tak apa, kamu boleh gunakan buku latihan atau ataupun buku amali kamu untuk membina carta palang. Sebelum bina carta palang, memang nak kamu kena ada jadual ini dulu, kan? Kamu isi masa kamu di sini dan daripada jadual ini, kalau kita nak buat carta palang, kita kena ambil pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak malas, kan? Kita tak perlu masukkan PDM. Betul tak? Okay. So, kamu bina carta palang kamu. Dari situ kamu dapat nampak bagaimanakah pola carta palang kamu. Okay. Dari berjalan perlahan, berjalan laju dan juga berlari. Macam mana, bagaimana pola kamu, masa kamu ialah PB. Kamu akan nampak seperti ini. Ambil shape dulu.
kamu akan nampak seperti ini, pola kamu menurun sebab berlari ini semakin singkat masa yang diambil. Okay. Jom kita tengok seterusnya. Soalan. Jenis pergerakan yang mana lebih cepat tiba di garisan penaman? Yang mana tadi? Okay. Berlari. Berlari. Mengapa? Dia tanya pula mengapa. Mengapa? Berlari. Kita sambung lagi koma. Kerana. Ibu nak bawa dia ke sini. Boleh tak? Okey. So berlari kerana mengambil kerana jenis pergerakan ini mengambil, kita kena cakap tentang PB dia kan. PB dia apa? Masa kan? Mengambil masa paling singkat untuk sampai. Nampak tak? Okey, cikgu nak kecilkan sikit. Dapat kan? Berlari kerana jenis pergerakan ini mengambil masa paling singkat untuk sampai ke garisan penaman. Okay. Ini jawapannya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Apa yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Apa dia? Ukuran masa yang diambil berdasarkan jarak yang ditetapkan dan jenis pergerakan yang berbeza. Ingat di sini dia tanya berdasarkan aktiviti. Maksud kelajuan berdasarkan aktiviti ini. Ini adalah definisi secara operasi. DSO. Sorry, mana cikgu punya teks tadi? Sekejap. Insert teks. Muncul tak di sini? Teks color. Dan dia ni dulu. Awak ke sini. Tengok dia nak dapat. Okey. Kita ubah suai yang sini. Apa yang dimaksudkan dengan kelajuan? So, apa maksud kelajuan? Kelajuan ialah berdasarkan aktiviti ini, okey, cikgu tanda semula. DSO, definisi secara operasi berdasarkan aktiviti. Okey, jom kita tulis. Okey, cikgu nak tulis. Okay, kita tulis semula B ni di sini tadi. Okey, jom kita tulis di sini apa maksud kelajuan berdasarkan aktiviti ini. Kelajuan ialah masa yang diambil berdasarkan pada jarak ataupun kamu sebut PM dan PDM. Kamu nak tambah PDM pun boleh, tak nak tambah PDM pun tak apa. Okey. Jadi tapi cikgu nak ambil penuh supaya nampak dengan jelas tentang DSO, kelajuan berdasarkan aktiviti. So kelajuan ialah masa yang diambil berdasarkan
Cikgu nak tambah lagi untuk sampai ke destinasi. Okey. Ataupun ke garisan penamat berdasarkan jenis pergerakan dan dalam jarak yang ditetapkan. Okey, settle. So inilah DSO untuk aktiviti ini. DSO kelajuan bagi aktiviti ini. Kelajuan ialah masa yang diambil untuk sampai ke destinasi berdasarkan jenis pergerakan dalam jarak yang ditetapkan. Okey, boleh tak? So, kita tengok kuis sekarang ni. Gambar di sebelah menunjukkan perlumbaan antara sang kancil dengan sang kura-kura. Antara pernyataan berikut, yang manakah betul? Mana betul? Okey, ini berdasarkan realiti. Boleh tak? Jangan kamu teringat dengan cerita dongeng perlumbaan sang kura-kura dengan sang arnab. Kalau dalam cerita tersebut sang arnab tertidur, kemudian masa itulah sang kura-kura teruskan larian dan bukan larian kura-kura kan, teruskan berjalan kan, sampai dulu sebelum sang arnab. Okey, jangan kamu keliru dengan cerita tersebut. Ini berdasarkan realiti. Kalau kamu fikirkan realiti, mana yang lebih cepat bergerak? Sang kancil atau kura-kura? Memanglah sang kancil kan? Jadi kita nak tengok mana yang betul ini. Sang kancil bergerak lebih laju daripada sang kura-kura. Bergerak lebih laju. Betul tak? Okay. Kita tanda bergerak lebih laju daripada sang kura-kura. Jadi betul. Yang kedua, sang kura-kura bergerak lebih perlahan. Ni. Kura-kura bergerak lebih perlahan daripada sang kancil. Betul tak? Betul. Dan seterusnya, sang kancil akan tiba di garisan penamat lebih awal. Ini kancil akan tiba lebih awal daripada sang kura-kura. Sebabkan dia laju memang dia tiba lebih awal. Jadi ini pun betul. Dan yang terakhir, sang kura-kura akan tiba di garisan penamat lebih awal daripada sang kancil. Betul tak ni? Dia perlahan tapi dia tiba di garisan penamat lebih awal. Salah kan? Jadi ini salah. Baik, kita tengok seterusnya. Unit kelajuan. Kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Dan ini tadi dia punya definisi kan. Dia melibatkan ukuran jarak dan masa. Jarak dan masa. Unit bagi kelajuan ialah gabungan kedua-dua unit jarak dan masa. Contohnya di sini, mari kita perhatikan sentimeter per saat. Jadi gabungannya ialah sentimeter dan juga saat. Sentimeter per saat. Apa objek ataupun apakah hidupan yang mempunyai kelajuan sentimeter per saat? Jauh tak ni? Jauh tak ni? Sentimeter. Dalam unit sentimeter saja ni. Dan juga masanya ialah saat. Ni pergerakan yang tak jauh ataupun pergerakan yang perlahan kan? Siput ini bergerak perlahan kerana siput hanya dapat bergerak sejauh, ni cikgu nak highlight ni perlahan, hanya bergerak sejauh 1.3 sentimeter. Kalau kamu ada pembaris sekarang, kamu tengok pembaris kamu, di manakah 1.3 sentimeter? Itulah jarak pergerakan siput dalam masa 1 saat. Jauh tak? Jauh tak? Tak jauh kan? Jadi sebab badan siput pun comel, dia kan kecil, jadi memanglah dia bergerak tak jauh sangat dan bergerak perlahan. Jadi apakah unit kelajuannya ialah
sentimeter per saat. Nah, ini kelajuan siput kita dalam unit saat. 1,3 sentimeter per saat. Seterusnya, bagaimana pula dengan tupai? Tupai boleh melompat. Kelajuan tupai ini kita ukur dalam unit meter. Kalau tadi siput dalam sentimeter, tupai pula meter per saat. Ataupun singkatannya kita tulis M per S. Meter per saat. So, tupai dapat bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Wah, jauh juga kan? 5 meter dalam masa 1 saat sahaja. Jadi unitnya ini kan, meter per saat. Laju kan? Bagaimana pula dengan kuda? Kuda yang paling laju di antara 3 hidupan ini. Nampak tak unit ini? Unit-unit yang paling besar untuk jarak kan kilometer. Adakah kamu, kita manusia ini bergerak, kamu berlari, adakah unit kamu dalam kilometer? Kita meter sahaja kan? Jadi kita sama kumpulan dengan tupai ini. Baik, so kilometer per jam. Ini untuk kuda, untuk haiwan-haiwan yang berlari sangat laju. Okay, seperti apa juga apa haiwan yang terpantas di dunia. Ingat tak? Citah kan? Okay, kumpulan harimau pun berlari ataupun bergerak sangat laju. Kita tengok kuda dapat bergerak sejauh 76 kilometer dalam masa 1 jam. Cuba kamu berlari dalam masa 1 jam, dapat tak kamu cecah 76 kilometer? Sampai tak kamu? Memanglah tak sampai kan 1 jam. Paling-paling pun mungkin kamu dapat, kalau kamu ni laju, kamu ni aktif, mungkin kamu dapat dalam 1 jam ini, kamu dapat di bawah 10 kilometer kan? Okay. So, kelajuan pergerakan kuda diberi dalam unit kilometer per jam. Okay, sangat laju kan? Kita tengok kebat. Mengapa unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Kenapa? Sebab kalau kita berjalan kaki, dalam masa 1 jam, adakah kita akan sampai 1 kilometer berjalan kaki seperti biasa sahaja? Seorang murid ini. Okey. Sampai tak kamu rasanya? Ini mungkin kita ambil purata ataupun majoriti bagi murid untuk yang berjalan kaki. Sampai tak kamu dalam masa sejam, dia per jam kan? Sampai tak dalam unit kilometer pergerakan kamu, jarak kamu sampai tak 1 kilometer? Sebab kebanyakannya memang tak sampai. Okey, tak sampai sebab kita tidak terlalu laju. Pergerakan kita sederhana saja, tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan. Baik. Ini kamu boleh cari info di dalam internet, fakta kelajuan haiwan. Seterusnya kita nak tengok lagi, unit bagi ukuran kelajuan ialah sentimeter per saat. Ini antara unit-unit yang kita guna, meter per saat dan juga kilometer per jam. Perhatikan gambar di bawah, apakah unit kelajuan yang diguna? Kura-kura, haiwan bergerak perlahan di dunia. Kura-kura ini dapat bergerak sejauh 7.6 cm dalam masa 1 saat. Jadi apa unit kelajuannya? Jom kita tulis. Kita tulis di sini boleh tak? Kita tulis 7.6. Unitnya apa? Unitnya adalah apa? Okey. Sentimeter dalam masa 1 saat 76 sentimeter per saat. Betul kan? Bagaimana pula dengan manusia? Manusia yang paling laju di dunia dapat berlari dalam acara balapan 100 meter. Ini lari pecut 100 meter
dalam masa 9,58 saat. Apakah unit kelajuan yang sesuai digunakan? Kalau manusia ini nampak tak meter dan juga saat, kan? Mari kita tulis 9,58 meter per saat. Seterusnya, ini kalau murid-murid lelaki suka ni kan, kereta F1, kereta Formula 1 boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360 km dalam masa 1 jam. Wow, lajunya. Jadi apakah unit kelajuan yang digunakan? Kilometer per jam. Jom kita tulis 360 kilometer per jam. Senang saja kan? Okey, kita nak tengok ini pula apa ni? Speedometer. Pernah tak nampak speedometer? Okay, speedometer pelbagai unit. Di mana kamu biasa jumpa speedometer ini? Okay. Cikgu nak tunjuk yang bahagian ini sebab dia berulang. Yang ini yang betul. Okey, speedometer ini di mana kamu pernah jumpa? Okey, cikgu nak tunjuk. Pernah tak kamu nampak benda ini? Pernah tak? Kat mana? Di dalam kenderaan, dalam motosikal pun ada. Basikal ada tak? Basikal tak ada kan? Okay. Dalam mungkin basikal untuk digunakan untuk perlumbaan ada kan? Basikal biasa tak ada kan? Dalam van, dalam kereta, semua itu adalah kenderaan kan? Okey, dalam kapal terbang. So ini adalah speedometer. Ini speedometer kereta. Biasa nampak kan? Jarum panjang ini, jarum ini dia ada satu jarum saja kan? Menuju ke 80, maksudnya 80 km sejam. 80 km per jam. H ini hour dalam English. Jam. Okay. So, kamu boleh buatlah. Kamu kalau ada kertas di rumah, kalau kertas dua warna yang berbeza lagi cantik kan. So kamu mereka cipta speedometer atau meter kelajuan dengan pelbagai unit. Ini untuk kita mengukur kelajuan untuk kenderaan yang dipasang dengan speedometer. Jadi kamu bolehlah baca sendiri langkah-langkah yang diperlukan. Okey. Untuk kamu membuat kamu punya speedometer. So apa ini? Unit piawai bagi ukuran kelajuan dalam sistem metrik. Unit piawai kelajuan dalam sistem metrik ialah meter per saat dan biasanya ditulis sebagai meter M per S, meter per saat. Jadi kita gunakan ini unit piawai, maksudnya unit yang diterima pakai di semua tempat. Unit piawai, unit yang standard dalam sistem metrik, sistem yang digunakan pakai di satu dunia, okey, seluruh dunia. So kita gunakan, kalau kamu pergi mana-mana pun kamu gunakan unit ini M per S, memang semua orang akan tahu. Okay. Jadi ini langkah-langkah, kamu ikut saja, buat cantik-cantik. Pasang dan siap kamu punya speedometer. Okey. Anak-anak murid cikgu, kamu boleh buat ini. Nanti insya-Allah bila buka sekolah nanti tunjuk pada cikgu, boleh tak? Dengan menggunakan speedometer kamu, berapakah kelajuan 45 km per jam dalam unit meter per saat? Nampak tak kamu ada dua skala di sini kan? Kita tengok semula 45 km per jam dalam unit meter per saat. Dia senang saja sebenarnya, kamu kena tukar unit saja. Pertukaran unit ada kamu belajar dalam matematik, betul tak? Mana kamu punya speedometer tadi?
Dia ada cakap kan, kamu punya yang di luar ini dengan menggunakan pen tandakan dan tulis sifar hingga 25. Ni yang besar. Ini yang di luar ini ialah unit kilometer. Kilometer. Yang di dalam ini meter. Kemudian yang di luar ini, yang di dalam berapa dia cakap? Tengok dia dah beza sudut lagi kan? Kamu buat cantik-cantik lah, jadi dapat dah kamu tengok. Selaskan skala dan letakkan kedua-dua bulatan. Okey. Mana yang biru ni tadi? Ada tak dia cakap berapa yang biru ini? Okey, ini dia tadi. Biru yang di luar. Ini, yang biru ini ialah, nampak, sifar hingga 90. Ini ialah unit kilometer. Yang kuning ini pula ialah unit meter. Jadi bila kamu cari, dia suruh cari apa tadi? 45 kilometer sejam. Jadi berapa unit? Berapa unit kelajuan dalam meter per saat? Meter di dalam ini, nampak tak dengan jelas yang dia tanda di dalam ini, kawan? Kita ini dah tunjuk untuk kita, ini meter per saat, ini kilometer per jam. Jadi kamu tandalah supaya kamu dapat cari dengan mudah. Kamu tanda yang biru ini, yang di luar ini kilometer per jam, yang di dalam ini ialah meter per saat. Jadi dia minta 45 kilometer. 45 kilometer mana? Di sini kan, di antara 40 dengan 50. Jadi berapakah dalam unit? Dalam unit meter per saat. Okey, kamu cari, kamu buat baru kamu nampak kan? Okey, cikgu rasa setakat speedometer, cikgu akan berhentikan kita punya sesi untuk hari ini. Seterusnya kita akan sambung dengan yang sangat penting, iaitu hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Okey, setakat ini saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.